Hai, selamat pagi. Sebelum kita nak pergi ke lokasi yang seterusnya, kita nak breakfast dulu ke tempat yang paling best sekali kat Keluang sekali. Keluang Red Coffee. Jom. Hai semua, kali ni AgroTrack akan berada di Kahang Eco Rice Eco Farm Resort yang terletak di Kahang, Mersing. Okey, kali ni kita akan berada di sini untuk mempelajari cara-cara penanaman padi secara organik. Yang penting, yang paling rare kat sini, yang paling tu kat sini adalah penanaman padi secara organik. So sekarang ni kita nak masuk dalam, kita nak tengok macam mana diorang buat benda tu. Alright, sebab dia bukan padi yang biasa. Okeylah, jom. Tempat sini panggilnya kan Sawah Kahang. Tempat ini masa tahun 1998 bermula membangunkan semula kan tempat sini jadikan satu kan sawah padi yang komersial. Semuanya dari lebih kurang 30 ekar lah. So tapi hingga tahun 2002 kita tanamkan itu padi organik dekat sini lah. Itik tu dah marah. So, kita kat sini pun ada ayam. Ada macam mini zoo juga lah kat sini. Bukan sekadar sawah je. Kat sini pun ada macam Eco Farm Resort. Sebab tu nama dia Eco Farm Resort. Ada macam resort sini. Siapa nak mengalami suasana padi, nak relax, keluar pada kota kan, boleh stay kat sini, boleh tinggal kat sini. Sebab dia macam rumah dia atas tasik ni kan. So cantik lah. So kita boleh relax kat sini. Boleh berakit. So kejap lagi kita nak main rakit. Kita nak pergi buat proses sawah, nak main rakit sekali. Flying fox pun ada. Kalau ada rezeki kita main. Okey? Tukar baju dulu. Pada tahun 2006-2007 kita mengalami kan banjir yang besar. Masa itu kita tinggalkan dekat 120 ekar saja untuk padi organik lah. Pada masa itu pun kita cuba memulakan ini kita panggilkan eco farm. Organic farming sini kita buat kan hanya kan padi saja. Memang kita buat ni kan 2 musim setahun lah. Tapi cara ini memang susah lah sebab kita tak boleh gunakan lain-lain apa-apa jenis kan racun dan juga kan paja kimia juga. Okey, sekarang ni kita dah dekat sawah. Kita sebelum kita nak buat proses penanaman padi. So kita kena turun bawah. Orang yang dah ada yang nak in charge tu ada dekat bawah dah. So ni dia punya inilah yang kita akan tanam. Okey. Tukar slipper, kita turun. Bismillah. Tapi satunya yang masalah kita besarnya ialah pasaran lah. So oleh sebab itu kan kita adakan eco farm sini sekurang-kurangkan kita punya pelanggan boleh rasakan itu beras organik yang berang lah. So perlu dia orang fahamkan apa sebab kos-kosnya kan ini padi beras ini organik ni adalah 2-3 atau hingga 3 kali ganda lebih mahal daripada beras putih sajalah. Kita ambil benda ni. Kita ambil sikit je. Ni alah benih padi. Yes. Kan? Yes. Benih padi. So kita Untuk tanam, tanam, ambil air. kita ambil tangan and then kita jolok and kita buat like lubang. Kenapa dia macam layu ni? Kering. Oh, okey. So just jolok dalam, masukkan dalam lubang yang tadi tu. Okey, jap. Cek lubang. Buat lubang. Okey, masukkan je. Lepas tu? Siap. Oh, alah. Macam tu je. Macam tu je.
Tapi kita buat jarak-jarak lah. Oh. So macam tu lah, kita tanam sikit-sikit je, tak tanam banyak. Sikit ni. Oh. So kita ambil, kita buat Macam lubang. air dia banyak, so kita tak jumpa padi kita ni. Tak nampak, kita buat lubang tu masuk je. Itu je. Okey. Okay. Siap. Oh. Itu je lah. Ui, ni gosong mana patah pinggang ni. Yes. Lagi. Ambil lah. Dia tak boleh besar ni, tak boleh. Tak. Tak payah. Tak. Dia boleh, tapi dia akan macam Tumbuh sejemput lah macam tu. yes, dia cantik lah. That's why orang susun macam like baris kan. Cucuk sikit. Sini kan kita aktivitinya berasaskan eco lah dan juga kan berasaskan sawah badi lah. Okey, pertama dia orang boleh buat kan sini ialah untuk kan transplanting. Okey, atau boleh kan sembuhkan padi untuk tanam di sawah. Ketiga kan dia orang boleh juga kan pada masa kan musim menuai, mereka boleh menuai itu padi dekat sini lah. So dia orang boleh buat juga itu scarecrow orang-orang kan. Dan juga itu lagi satu di sini juga di sekeliling kita tempat sini ada hutan-hutan kekal. Dia orang boleh buatkan jungle trekking, boleh buatkan night trail, malam lah boleh jalan-jalan. Dan di sekeliling juga ada sungai-sungai, dia orang boleh buatkan river trail lah. Okey. Selain daripada itu tu kita pun ada kan sediakan 2-3 macam petak sawah badi menjadikan kolam lah macam di belakang saya. So kita ada juga bagi dia orang buat itu bamboo rafting lah. Juga kan boating dan kita ada juga kan itu water obstacle challenges lah. Dia orang boleh kan cabarkan diri lah. Lagi juga kita ada flying fox juga untuk dia orang kan main itu apalah flying fox lah. Inilah hasil kita orang daripada pagi tadi. Kita orang dah habis semai benih padi. Nampak muka keletihan kat situ. Tapi ada lagi sikit lagi. Kita bawa balik ke markas awal. Cik. Kita pergi tempat proses lain pula. Okey? Panas and lapar. Jom kita makan. Okey, tadi kita dah tanam benih padi. Sekarang ni kita dekat kilang proses daripada padi ke beras. Okey, first kali bila kita dah dapat padi yang dah masak tu, kita kena keringkan dulu. Kita pergi tempat untuk keringkan padi. Dekat sini dia padi tu bukan kita keringkan, kita pakai api ke. Kita letak kat sini untuk ni dia punya tempat lah. So untuk keringkan kita pakai elektrik kat dalam tu. Kita tunjuk yang kat dalam tu, jom. Kita sini sebab saya tanamkan hanya badi kan yang Malaysia jenis saja. So mungkin kita panggil nama MR269 lah. Tapi dia dalam bentuknya kita buatnya bukan beras putih. Hanya kita kan buang kulit dia saja jadikan beras berang. Sebab beras berang adalah lebih kurang 80% lebih khasiat kepada beras putih. So padi yang belum kering tu kita akan letak dekat sini. Ni panas, dia akan panaskan besi ni. So besi ni yang akan keringkan padi-padi tu. Bila dah keringkan, dia akan masuk dalam stor, dah akan bungkus dalam satu karung guni, simpan dalam stor. So bila dia nak tukarkan padi tu kepada beras, dia akan pergi dekat mesin ni. Jom. Kalau kita nak tanamkan padi organik secara efisien kan, kita ada buat satu cara, kita mesti membuat integrasi. Integrasi dengan apa? Menenak ikan atau menenakkan itu udang. Sebab kita sini ada tenakkan udang. So sama dia sekali tanam padi dengan padi sekali, atau kita satu musim padi, satu musim untuk tenakan ikan atau tenakan itu udang. So dengan cara ini kita baru boleh kan mengurangkan itu masalah itu rumput dalam sawah padi. Sebab rumput-rumput kan di sawah padi ada lebih kurang 20 hingga 30 jenis. Kalau kita memang nak mencabut, mereka pakai kan tenaga kerja memang susah.
Hanya kalau kita boleh kan air kan dalam kolam ada dekat lebih kurang cakap ada 3 kaki kan baru kita boleh suppress itu kan pertumbuhan itu rumput-rumput. Nampak tak? Abang ni tengah ambil karung guni dalam store tu, lepas tu dia akan kering tukarkan padi tu kepada beras. Inilah proses mesin dia. Saya nak try. Saya nak cuba. Naik atas So masukkan je lah. Satu-satu ni. Oh, okey. So kita kena naik atas. Oi, roboh benda ni. Ni padi sebelum kita tukar pada beras. Ni. Kita masukkan dalam ni. Kalau kita nampak macam tangkai-tangkai macam ni, kita asingkan kat dalam bakul ni. Okey, pertama kan kita akan membacakan tanah lah, mungkin 2 hingga 3 kali. Lepas itu kita akan menaburkan padi terus atas itu sawah padi lah. So lepas itu lebih kurang kita tunggu kan hingga 4 bulan. So sampainya kan padi kan masaknya kan 100% kita baru kan menuai lah. Lepas menuai kita akan menggelingkan padi sendiri sini, bukan menjemur, berjemur angkat di bawah matahari susah. Ketika kan lepas itu kita akan buat itu milling sendirilah. Kita hanya keluarkan dia punya itu khas saja. So lepas itu kita lagi juga bagikan dia punya kan ada patu-patu, ada kan apa-apa besi kan kita habiskan, bersihkan, itu sudah. Okey, sekarang ni kita dah dekat fasa yang kedua. Kita dah jadikan padi itu kepada beras. So sekarang ni kita nak beras-beras yang ada tu kita nak pindahkan kepada mesin yang buangkan habuk daripada beras tu. Jom kita pergi tengok. Kalau kita kan semua orang, kalau makanan kan daripada tanaman berkimia, pertamanya kesihatan kan itu pengguna akan efektif lah. Kedua kan itu alam sekitar kan akan lama kelamaan you tak nampak ikan dalam sawah padi. You tak nampak kan apa-apa kan makhluk kan boleh dalam sawah padi. So itu sebab kita berpandangan ini ada mungkin satu kan cara atau satu untuk macam tempat di luar celapang padi ada kan dia punya prospek, dia boleh kan berteruskan menanam padi. Jom. Ni yang dah jadi beras tu. Dah jadi beras. Jadi yang ni masuk dalam ni kan? Ya, ini untuk membersih. Nanti itu kotoran keluar. Oh, okey. Ni akan masuk, so kotoran dia tu kat bawah. Kita permulaan, kita memang pasarkan seluruh Malaysia lah, seboleh-boleh kepada kan kedai-kedai organik lah. So, tapi kerana kan dia punya pasarannya kecil, so kita tak dapatkan memasarkan secara kan cepat. So, satu musim, mula-mula kita bertanam satu musim, kita hampir 4 musim baru saya pasarkan. Oleh sebab itu, kita kurangkan kita punya tempat kan menanam padi organik lah. Tapi satu mungkin cara yang lebih berkesan ialah bagi pengguna datang sini, dia merasakan itu berasnya sendiri. Kedua kan dia tahu kan bagaimana kaedah kita menanamkan ini kan padi organik, supaya dia faham, dia akan lebih sukarela kan membayarkan lebih tinggi sikit harga untuk padi organik lah. Okey. So, dekat sini, dekat Eco Farm Resort ni, kita ada, kalau boleh tengok chalet, kat belakang ni chalet dengan pemandangan tasik ni. Lepas tu, bila petang-petang macam dia ada game lah, macam Ninja Warrior untuk korang yang suka kat aktiviti macam yang adrenaline sikit kan. Kita ada Flying Fox, kita ada macam yang rintangan macam Ninja Warrior tu, ala-ala Ninja Warrior kat situ kan. Kalau jatuh, sedar air lah, kita keluar balik. Jangan risau, sini paras ni je, tak dalam pun. Tak dalam pun. So kadang petang-petang boleh naik rakit, naik perahu,
Kan kalau nak mancing pun boleh mancing kat sini. Ha. Ada tu, nampak tu buaya. Korang tu lepas tu masuklah dalam air. Nampak tak kat sini untuk siapa-siapa yang nak keluar dari KL, nak rasa suasana traffic jam, tak ada traffic jam kat sini, dengan tenang kat sini. So boleh datang sini. Jom, kita jalan lagi. Sesiapa pengusaha lapatkan mengusahakan padi organik di atas tanah sendiri, selama-lamanya itu ada lebih baguslah. Kalau untuk pengusaha yang menyewa tanah ada susah sebab penanaman padi organik adalah untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Sebab kita mesti mahukan baik pulihkan tanah. Daripada tanah yang gunakan kimia, jadikan tanah yang padi organik lah. Kedua, adalah juga kita memerlukan itu kerjasama dari kerajaan agensi lah, semacam Jabatan Pertanian atau Jabatan Pengairan lah. So, supaya sawah padi macam ini kita boleh dapat mengintegrasikan dengan penanaman padi organik dengan itu peternakan ikan atau peternakan udang lah. Sebab kalau daripada satu jenis saja penanaman memang tidak dapatkan daya maju lah. So itu sebab itu integrasi yang mustahil. Yang saya pun sudah menjalankan beberapa kali itu eksperimen. Integrasi adalah cara yang bagus sekali untuk menjalankan itu penanaman padi organik lah. Pertamanya kita melaluikan internet lah. Kita ada website, kita ada Facebook kan. Kedua daripada kita ada juga buat sedikit sebanyak pameran macam dengan itu roadshow sikit lah. Ketiga juga kita banyak melaluikan itu word of mouth lah. Macam dia orang lalang sini, dia orang buat hati, dia pun recommend kawan-kawan datang sini lah. Tapi satunya yang sekarang yang kita bincangkan pasaran semua melalui telefon lah lebih. Sebab buat selama kebelakangan ini mungkin di 4-5 tahun kita tak ada buat apa-apa publicity di luar lah. Kita depend on kita punya semua yang customer lama lah. Okey, kita ada dengan 10 pun daripada Singapura lah. Ada juga daripada luar negeri lah. Juga tapi di tempatannya lebih daripada Johor Bahru. Kuala Lumpur pun ada, Penang dan juga Melaka lah, Muar lah, Batu Pahat lah. Bagi rakyat Malaysia, beras merupakan salah satu makanan keperluan dalam cara hidup masyarakat kita. Tapi tak ramai yang tahu bahawa beras perang merupakan beras yang lebih baik daripada beras putih dari segi kesihatan. Dibuka pada tahun 2001, Kahang Organic Rice Farm adalah satu tempat di mana beras perang diusahakan secara organik. Bagi pemilik Kahang Organic Rice Farm, KOREF ini, Mr. Tam, beliau sanggup mengambil risiko yang dianggap mencabar bagi membuka pusat agro ini. Pengalaman yang saya dapat di sini amatlah bermakna, di mana saya sendiri dapat belajar cara menanam padi secara manual. Bagi saya, pengalaman ini cukup membuatkan saya berasa kagum dengan mereka-mereka yang bekerja di sawah. Bukan senang untuk menanam padi. Selain dari tanam beras perang, KOREF juga merupakan salah satu pusat agro pelancongan bagi mereka yang tinggal di bandar, malah menarik minat pelancong dari luar negara. Kerana keindahan tempat ini membuatkan anda akan berasa sangat tenang. Berbagai aktiviti yang ditawarkan di sini seperti kayak, flying fox dan bagi mereka yang datang secara kumpulan, KOREF adalah tempat yang paling bagus untuk acara berkumpulan. Di sini juga akan dihidangkan dengan makanan, malah dapat merasa keenakan beras perang organik dari KOREF. Memang lain rasanya, tak sama dengan beras perang yang berada di pasaran. Bagi anda yang ingin keluar dari kesibukan kota, KOREF adalah salah satu tempatnya. So tunggu apa lagi?